Bicara gigi ni berasa nak pergi klinik gigi selalu. Tapi kalau bulan Ramadan ni kan, rasa tu juga kan masuk air tengah koma ke macam mana dari segi hukum ke boleh ke tak nak cabut gigi ke? Itulah. Kalau doktor boleh tu share mungkin pengalaman doktor tengok. Kalau pengalaman saya bulan puasa ni orang sikit. Semua orang takut nak pergi klinik. Okey. Tapi kalau kat swasta tu tak ada say lah. Tak ada sila musim ni betul-betul. Jadi sebenarnya untuk kita pergi klinik gigi di bulan puasa ni tak ada masalah pun. Contoh kita nak scaling. Kita ada nyeduk. Okay, masuk straw tu. Jadi scaling tu tubik air dia sedut lalu. Oh, dia tidak masuk ke dalam. Dia tak perlu telan, tak perlu nak simpan dalam mulut kita lah sebab dia sedut lalu sebab kita ada nyeduk dia lah, kita tak cuci ada kanik, nyeduk ada gigi betul tak? Dia akan sedut lalu lah. Tu yang biasalah cuci seming kan dan sebagainya. Lepas tu yang kedua kita nak cabut lah, kita cocok kan. Cocok biu, bagi biu. Jadi bila kita cocok biu ni dia tidak membatalkan puasa sebab kita cocok ubat dan tidak masuk ke rongga badan. Sebab kita kan ada rongga hidung, mulut, telinga, bawah kan. Jadi kita cocok ikut kulit dan dia cocok ubat bukan cocok air tenaga ke apa. Sakit sikit je lah. Sakit banyak juga guys. Sakit tu tengok atas tukar. atas keperluan doktor gigi tu handle. Dah cari doktor saya jugalah sekali. Ada kalau main je. Penuh dah klinik Tanah Merah sekarang. Ada setengah orang time kalau bisa buat akik lah. Ya. Ada mungkin dia buat kebah dulu ke organ. Gitu. Betul kan? Maknanya tadi kita sebut pasal pergi klinik. Sebenarnya ramai juga tak tahu klinik ni. Ya adalah kita pun di klinik kesihatan. Oh ada klinik pergi ya. Tapi tu. Memang semua klinik anda tu macam mana? Mana klinik kesihatan? Klinik kesihatan gigi. Sebab dulu tak ada dulu. Lepas dulu adalah klinik-klinik tertentu. Sekarang ni memang ada semua tu macam mana? Dia kalau di untuk perintah KJL lah, klinik kesihatan KJL, ada klinik kesihatan yang ada, mana klinik kesihatan, lepas tu sebelum dia ada klinik bergigi, macam ada kapus sekali. Tapi ada juga klinik kesihatan yang tak ada klinik bergigi. Jadi klinik kesihatan saja lah, ada perkaranya KK tu kompleks. Ada juga klinik bergigi yang you just stand alone. Dia tak duduk dalam KK. Okey, ada juga. Macam saya ada klinik pergi atas Merah. Oh, lain. Dia stand alone. Dia duduk kat situ ya. Lepas tu klinik kesihatan duduk lain. Jadi dia ikut lokaliti juga lah. Jadi macam kita kena, kalau kita tahu kita gicit darah gitu kan. Tanya lah misi sini ada klinik gigi ke? Jadi aku ya lah ada tepi. Ada tak ada sini kena pergi jauh sikit. Jadi akan cerita lah. Mesti ada lah dari satu daerah. Satu daerah insyaAllah mesti ada. Okey, maknanya semua tak panggil capaian tu sampai lah. Ya ada cuma duduk sekali tu kita tengok tempat awal. Nak tanya ni lah. Orang kata okey kalau tengah sakit gigi nak pergi klinik gigi malam tutup. Apa langkah contoh biasa sakit lagi gini kan time bekok ke apa ke. Kita tak tahulah, kamu tak tahu apa dalam tu. Apa rawatan first aid lah. Nak warga pun nak pergi hospital kau marah pak orang juga. Kalau macam saya nak kerja hospital. Biasa dia sakit gigi tengah malam ni. Mari saya boleh ubat sakit so buka tu yang saya mampu. Esok mai klinik gigi. Betul ke betul ke adakah ada benda kena minum air panas ke belah mana tu? Kalau sakit gigi tengah malam yang sakit sangat lah macam tak boleh tidur ke apa kan. Biasanya kita kalau prosedur klinik aja boleh gigi kecemasan. Oh boleh. Gigi kecemasan ia ada on-call dental office on-call atau mari. Dia ada dia on-call dental. Jadi sakit gigi kau muka pecah kau gaul dental akan marilah buat kecemasan. Tapi kalau kita macam malas nak pergi klinik orang lagi pada nak tunggu pagi esok boleh ambil Panado 2 butir. Panado saja tak payah naik panas ke apa bunga cukih ke apa tak payah lah. Macam kita tak ikut lah nak minum tapi yang penting juga kan tidur tak kecil-kecil hubungan sikit lepas tu bak Cino tu titik-titik dan jadi lah aku sekali Wajinomoto saya pun tak tahu tu rawat orang tua lah dia biasa dia kata ni nak sumar hukum Wajinomoto ada orang komai gagal tapi memang kita komai gagal menjadi sebab kumen ni dia tak boleh hidup dengan air gagal dia ada yang akan jadi mampu lah kita panggil. Jadi
menjadi kalau kita kau mai gagal jadi ya. Tapi kalau mindset dulu. mana kalau kita pergi klinik kita ubat Panadol 2 butir. Kalau ubat Panadol tak jadi kita ubat teh sakit lain makan sekali dengan Panadol. Jadi double lah analgesi Lepas tu juga kita nak stand up pita lah ubat teh sakit lah. Tapi kalau nak kau mai gagal boleh ya. Kalau pesakit-pesakit contoh jantung ke yang ada kronik ni, dia ada pantang larang ke dengan klinik gigi ni kena cabut tak boleh bila? Kalau untuk orang yang masalah jantung, biasa dia akan makan ubat cair darah kan. Yang tu kita kena berhenti dulu ke macam mana? Ubat cair darah ni kalau kita pergi klinik kita tanya awak ambil ubat cair darah ke apa kan. Jadi ubat cair darah ni biasa kita akan berhati-hati juga sebab nak tengok dia punya tahap kepekatan darah dan sebagainya. Sebab kalau ubat cair darah dia tu kuat, bila kita cabut gigi darah tak berhenti. Ataupun darah dia tinggi, BP dia tinggi, cabut gigi tak berhenti darah dia flowing tak mau. That's why lah bila dia check darah dulu. Kita check darah tu sebab takut darah tinggi sangat bila cabut berhenti pakai esok tak berhenti darah. Kubis. Tak hemostasis lah mana tak beku darah tu. Dan tu ubat cair darah. Kena jaga kesihatan darah dulu lah sebelum pergi klinik gigi. Itu dah rawat lah. Tidak, mai sakit gigi ke? BP tinggi, sonne suatu. Dia kata sakit sebab sakit dia tinggi ni. Kalau kita akan ubat teh sakit, awak pergi pita klinik kesihatan ambil ubat darah tinggi dulu lah. Stabilize ke darah dulu, baru boleh. Mungkinlah sampai 100 something, baru kita akan initiate treatment lah. Kalau tidak kita tak berani buat sebab bleeding tak berhenti, tiba-tiba jadi anemia pula. Jadi bleeding yang tak berhenti lah, maknanya tak siap, tak sembuh lagi. Tak siap lah. Betul. Terakhir, nak pesanan lah. Khususnya bulan Ramadan ni, macam mana jaga gigi kita kepada semualah yang tengok kat kita hari ni. Pesanan ringkas daripada pengajian tadi. Dah ni. Pesanan ringkasnya buat gosok gigi macam biasa. Sebelum tidur penting. Lepas tu juga lepas sahur sikit. Lepas tu pastikan cek 6 bulan sekali. Paling-paling kopas setahun sekali. Sebab kalau kita cek umur, kalau lebih kecil tak ada besar, tutup dah. Kalau mau rawatan yang murah, tak ada nak mahal, kita buat dah. Tak ada nak gigi tu sakit dah rosak, lebih kecil kita settle dah. Jadi kalau kita cek seumur tu jarang lah. Untuk dapat. Untuk kita tengok tu, okey biasa je. Kalau kita mai 3 tahun sekali, mari-mari tu nak cabut dah. Mari-mari tu bekok dah. Kalau boleh 6 bulan sekali, setahun sekali, mari cek saja ya. Beres gitu. Kita tengok ramai yang di luar sana tak cek gigi. Rasa lebih 6 bulan ataupun setahun. Cepat-cepat kita ambil sekarang ni Damai Sejahtera. Rasa TC atau appointment tu dalam 2 bulan. So kita boleh tengok, boleh plan lah dalam masa 2 bulan ke atas, akan datang boleh nak pergi ke appointment untuk ambil. Ataupun ada setengah kalau nak pergi swasta pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi kalau nak cek, kalau kerja-kerja untuk cek walk in je. Boleh walk in je. Kalau macam nak treatment je, kalau macam so kalau nak cek boleh bila-bila masa lah. Boleh masa. Okey, ingat tu semua-semua yang ada di sini, ingat berapa bulan dah. Saya tengok ada poster dia kata ingat tarikh lahir, ingat cek gigi. Itu salah satu. Setahun sekali setahun sekali yang dia kata onlinenya satu. Untuk pastikan senyuman kita tetap menawan sebagaimana Dr. Ray kita kena selalu cek gigi lah. Sebab ni aset kalau dah tak ada, tak ada dah. Ni je gigi kita ada. Dan bayangkan saya tengok orang tua tak ada gigi dan sebagainya, susah tu. Marah kambing tak boleh. Gigi palsu memang tak sedap langsung lah. Jadi pun saya tak pernah ada gigi palsu dan sebagainya. Saya ada satu cabaran lah. Mulut pun yang dia gigi ni dia macam peranan cukup besar. Dia membezakan usia, nampak tak? Kalau dah tak ada gigi dia usia. Jadi nampak tua dan sebagainya, performance pun lain. Jadi sebelum benda tu berlaku, kita pastikan gigi kita terjaga, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Dr. Khair. Cara hari ini ialah kopi dan stetoskop. Tak ada kopi hari ini, puasa. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.